Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk hari ini saya akan membincangkan topik uh, penakkulan logik. Okey, so ini antara di sini saya akan bincangkan antara soalan yang sering ditanya dalam kertas 1 dan kertas 2. Okey. Okey, kita mula dengan soalan pertama. Okey, di sini diberi satu beberapa penyataan, beberapa ayat yang mana kita kena kenal pasti yang mana satu adalah penyataan. So kita tengok, kita cek satu persatu. Okay, ayat pertama, Y lebih besar daripada 5. So ini bukan penyataan kerana dia tidak memberi respon benar atau palsu. Okay, penyataan adalah ayat yang bila kita baca kita boleh respon true or false, benar atau palsu. So Y lebih besar 5 itu bukan penyataan. 6 tambah X sama dengan 2 pun bukan penyataan sebab kita tak tahu X tu apa pun. Okay, so itu bukan penyataan. 5 ialah faktor bagi 15. Yes, ini adalah penyataan. Okay, bila kita baca 5 ialah faktor bagi 15. Betul lah. So C adalah jawapan ini. Yang D memang bukanlah sebab ada tanda soal. So ayat tanya. So dia bukanlah penyataan. Okay, next. Okay, yang ini diberi satu penyataan. Kamu dikehendaki untuk meletakkan sama ada simbol lebih besar atau lebih kecil supaya the whole ayat ni akan menjadi, okay, yang pertama dia nak the whole statement ni akan jadi benar. So negatif 15 dengan negatif 8. Negatif 15 ni lebih besar atau lebih kecil? Supaya dia jadi benar, ayat dia benar. So mestilah lebih kecil. Okay? Negatif 15 lebih kecil daripada negatif 8. So letakkan simbol lebih kecil. Okay, supaya statement ni menjadi palsu untuk ayat kedua, kita kena tahu 1/7 dengan 1/5 mana lebih besar. Mestilah 1/5 lebih besar. Maknanya 1/7 lebih kecil. Lebih besar daripada 1/7 lebih kecil daripada 1/5. Itu yang benar. So kita nak supaya dia jadi palsu, kita tulis 1/5 lebih 1/7 lebih besar daripada 1/5. Okey, hakikatnya 1/7 ni lebih kecil. Tapi sebab kita nak dia jadi palsu, kita letaklah 1/7 lebih besar daripada 1/5. So itu adalah untuk soalan seterusnya. Next. Okey, diberi penyataan. Ada 4 penyataan, kita kena tentukan yang mana benar atau palsu lah. So 5 darab 2, 10. 5 kuasa 2, 25. So penyataan pertama ini palsu. So bukan jawapan lah, dia nak yang benar. 2 kuasa kosong sama dengan kosong. Okay, kalau tekan kalkulator, 2 kuasa kosong ialah 1. So jawapan ni pun salah. 11 lebih kecil daripada 7. 11 mesti lebih besar 7 kan. So jawapan C pun salah. So jawapan adalah D. Bila dah tahu 3 tu memang salah, tak payah nak uji lah untuk soalan D tu. Okay, next. Tentukan antarjadian. Okay, ini dah lupa mungkin apa maksud antarjadian. Antarjadian dan akibat. Sekiranya dia bagi ayat implikasi jika P, maka kalau jumpa ayat bentuk ini, P ini ialah antarjadian dan Q ini adalah akibat. So macam mana nak jawab soalan ni? Biasanya soalan ni dia akan bagi ruang jawapan. So dekat ruang jawapan tu dia dah tuliskan perkataan ni. Jadi awak kena salin je lah. Antarjadian ialah K sama dengan negatif 4. So akibat ialah K kuasa 3 sama dengan negatif 64. Semua yang selepas jika dan selepas maka. Jangan tersalin perkataan jika maka tu pula. So jawapan dia itu. Okay, next. Okay, kat sini yang warna biru bawah ni table ni adalah nota. So kita nak jawab soalan ni berdasarkan nota inilah. Supaya awak boleh ingat balik. Okay, kat sini dia kata menyatakan songsangan. Dulu kita pernah belajar ada beberapa implikasi iaitu yang awak kena tahu dia punya bentuk. Kita ada bentuk khas, ada songsangan, ada kontrapositif. So, soalan ini bertumpu kepada jenis songsangan. So kalau kita tengok nota ni sekejap. Kalau dia bagi bentuk ayat tu jika P
Jangan tengok palsu benar tu Tengok dia punya bentuk. Jika P maka Q. Dekat songsangan dia akan tulis jika bukan P maka bukan Q. Bentuk ni maksudnya bukan. Bukan ataupun tidak. Okey, maksudnya kita jadikan ayat tu jadi negatif. Okey, jika bukan P maka bukan Q. So kita tengok pattern ABCD ni mana yang dia cakap tidak kepada jika punya dan tidak juga kepada maka. Tengok jawapan yang pertama, jika punca X, tak boleh, yang ini salah lah. Sebab dia tulis yang Q dulu. Lepas tu dia punya ni tak ada tidak, sama dengan ni masih sama. B pula, jika ni pun salah sebab dia tulis Q dulu. Memang ada tidak kat sini, ya bagus ada tidak tapi dia tulis Q dulu. Okay, untuk C kita tengok tidak P dulu baru. Lepas tu yang ini dia tak ada tidakkan pula. So this one dia salah lah. So jawapannya adalah D. Okay, jika X tak sama dengan 144 ni maksudnya dia tidakkan lah. Tidak P maka tidak Q. So jawapannya adalah D. Memenuhi syarat dekat dalam table macam bawah tu. Alright. Seterusnya kita lihat pada untuk soalan ini. Dia beri satu pernyataan. Apa yang perlu buat? Tulis kontra positif. So sama macam kes kita tengoklah bentuk kontra positif macam mana. Kontra positif dia jika tidak Q, dia tulis Q dulu. Maka tidak P. So kita pun boleh tulis jawapan dekat sini. Jika, so maksudnya yang ini adalah Q kan. Yang depan ni adalah P. So kita kena tulis yang Q dulu. Tengok pattern kat bawah ni. Jika tidak Q. So macam mana nak tidakkan ayat tu? Jika 2 darab 3 tidak sama dengan 15. Macam tu je. Itu maksudnya tidak Q. Maka 2 tambah 3 tidak sama dengan 5. Gitu je. Okey. Kat sini dia minta dua jawapan tau. Satu tuliskan kontra positif. Lagi satu kita kena nyatakan nilai kebenarannya. So macam mana kita nak nyatakan nilai kebenaran? Kita tengok pada kebenaran asal ni. Okey, yang pertama, yang ayat yang dekat implikasi ni, dia benar ke palsu? 2 tambah 3 sama dengan 5, betul? 2 darab 3 sama dengan 15, benar. So maksudnya pernyataan pertama ini benar. So kalau benar, kita tengok je dekat sini. Kalau starting dia benar, tengok table bawah ni. Kalau starting dia benar, implikasi asal, so dekat jawapan akan jadi benar juga. So kat sini tulis benar. Gitu Alright. So kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, yang ini adalah soalan hujah. Okey, kita cuma pastikan pattern dia je. Jika X lebih besar daripada 10, maka X square lebih besar daripada 100. Premis 2 ni, dia cerita pasal jika punya ayat ke maka punya ayat. Kalau kita tengok, X tu sekarang dah jadi 15. 15 lebih besar daripada 10. So, dia dah tulis yang belah sini. So, ini dah tulis settle. So, maknanya belakang ni belum tulis. Maknanya 15. X sekarang dah jadi 15 lebih besar daripada 100. So, mana jawapan dia? Jawapannya adalah B. 15 square lebih besar daripada 100. Macam tu. Jadi, just follow pattern dekat premis 1. Yang sudah ditulis di premis 2, maksudnya kita cancelkan. Maksudnya itu dah ditulis. So yang belum ditulis, yang X square lebih besar daripada 100. Okay, so X tu kita dah ganti dekat 15. Kita ganti nombor 15. Alright, seterusnya. Okay, yang ini diberi satu pernyataan yang tidak lengkap. Okay, so sila masukkan pengkuantiti. Semua atau sebilangan supaya, ayat mana yang penting ayat ini, supaya pernyataan benar. Okay, supaya ayat ni jadi true, jadi benar. So nak letak semua ke nak letak sebilangan. So biasanya dekat ruang jawapan nanti dia akan bagi, dia suruh jangan tulis jawapan dekat soalan. Tulis jawapan pada ruang yang disediakan. Biasa macam tu kalau dalam kota periksa. So kita tengok, gandaan 5 ialah nombor genap. Gandaan 5 ni bahasa paling mudah kita sebut sifir 5. Sifir 5 ialah nombor genap. Sekejap. Sifir 5 ialah nombor genap, betul tak? Semua ke sifir 5 nombor genap? Takkan. So maknanya supaya dia benar, tulis
Sebilangan sifir 5 ialah nombor genap. Kalau tak faham bahasa Melayu, boleh tulis bahasa Inggeris. Some multiples of 5 are even numbers. Sebilang some. Bukan all kan. Yang kedua, hexagon mempunyai 6 sisi. Betul lah. Semualah, semua hexagon mempunyai 6 sisi. Okey, so itu adalah jawapan seterusnya. Okey, setakat ini dulu. Nanti saya akan sambung pada video seterusnya. Terima kasih kelas.